berbahaya. Berbahaya tu sudah semestinya. 7 juta kilometer persegi. Mengandungi 20% air tawar 6,400 kilometer. Ini telah menenggelamkan hutan. So daripada mana sumber air ini? 19 juta meter kubik air ini peta Australia ini melintasi 9 negara. Dikenali sebagai Sungai Raksasa, ada menjumpai spesies-spesies baru setiap tahun. Juga terdapat suku kaum orang asli bermusim kemarau, mereka akan menjadi buas. GPS memang tak berfungsi. Hi guys, welcome back to my channel. Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni aku nak ceritakan ataupun share dengan korang berkenaan dengan sejarah mengenai Sungai Amazon. Okay guys, so sebelum aku ceritakan, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Okay guys, pada pengetahuan korang dan kita semua dekat dunia ni, Sungai Amazon ni adalah salah satu sungai yang aliran dia sangat besar dan berbahaya. Berbahaya tu sudah semestinya ya. Korang pun tahu kan kenapa. Sungai ini berkeluasan seluas 7 juta kilometer persegi. Sungai ini mengandungi 20% air tawar di muka bumi. Dan ia juga merupakan sungai kedua terpanjang di dunia, yang iaitu berkepanjangan 6,400 kilometer. Di mana sungai pertama adalah Sungai Nil yang berkepanjangan 6,600 something kilometer. Dalam Sungai Amazon ini terdapat pelbagai spesies haiwan dan juga tumbuhan. Air Sungai Amazon ini pula terdapat beberapa warna sebenarnya. So, setiap tahun Sungai Amazon ini telah menenggelamkan hutan selama 6 bulan daripada masa setahun. Maksudnya dalam setahun tu, selama 6 bulan dalam tahun tersebut, airnya akan menenggelamkan hutan. So banyaklah banjir lah macam tu selama 6 bulan. So daripada mana sumber air ini? Adalah daripada pergunungan Andes. Okay, so ais daripada pergunungan Andes ni telah mula mencair. So bila dia cair, dia pergi ke muara sungai dan masuk kepada Sungai Amazon. Sebab itulah ada isi padu air yang sangat banyak dalam Sungai Amazon ini. Dalam waktu 24 jam, 19 juta meter kubik air ini telah mengalir ke laut daripada Sungai Amazon. Kalau korang perasan, luas Sungai Amazon ini, luasnya seluas macam peta Australia tu korang. Sungai ini melintasi 9 negara. Contoh macam Brazil, Colombia, Peru, Ecuador, Suriname, Guyana, Bolivia dan Venezuela. Sungai Amazon ni sangat dalam. Kawasan yang paling cetek pun adalah 100 meter. Sebabkan dia sangat dalam, sampai kapal laut pun boleh menyusuri Sungai Amazon ni sejauh 3,700 kilometer. Sungai Amazon ini juga dikenali sebagai Sungai Raksasa yang dipercayai terbentuk sangat lama dan ia sangat luas. Para ilmiah pula mempercayai bahawa Sungai Amazon ini terdapat aliran arus air di bawah tanah yang besar. Para ilmiah juga ada menjumpai spesies-spesies baru setiap tahun. Masih ada juga terdapat suku kaum orang asli yang masih bertahan hidup di dalam area hutan Amazon ini. Sungai Amazon ini pula merupakan rumah kepada anaconda hijau. Anaconda ni dia sebenarnya tidak berbisa, tapi bila dia nak membunuh dia punya musuh, dia akan menggunakan cara dengan melilit. Dan dalam kiraan saat sahaja mangsanya akan mati. 9 meter. Anaconda pula selalunya maksimum panjang dia 9 meter dan berat 200 kilo atau lebih. Dalam Sungai Amazon ini pula terdapat ikan piranha. Okay. Ikan piranha ni pula, mereka boleh menghabiskan daging satu haiwan yang besar dalam beberapa minit sahaja. Ikan ni paling menakutkanlah dalam dunia sebab dia boleh makan daging manusia. Dan sebenarnya mereka hanya makan haiwan yang sakit dan juga bangkai haiwan. Tetapi bila tiba musim kemarau, mereka akan menjadi buas dan akan makan apa sahaja yang ada di depan mata. Ikan arapaima merupakan ikan air tawar yang terbesar berkepanjangan 3 meter. Ikan ini pula dia akan muncul di permukaan air setiap 20 minit untuk mendapatkan oksigen. Arus Sungai Amazon ini kelihatan tenang je, tengok tenang je. Tapi di bawahnya ada arus yang kuat kan, yang boleh terbalikkan perahu pada bila-bila masa sahaja.
pusaran kecil akan datang bila-bila masa sahaja dan akan menyebabkan orang akan terbalik jatuh ke dalam sungai. Air di sungai Amazon ni ada beberapa warna, ada yang keruh berlumpur, ada yang jernih, ada yang warna hitam dan ada white water. Nyamuk pula di kawasan Amazon ini boleh menyebabkan malaria, demam kuning dan juga penyakit tropis. Bila manusia menyusuri sungai Amazon ini, waktu mereka guna GPS memang tak berfungsi di dalam sungai Amazon. Banyak orang yang cuba menerokai sungai Amazon ini dan pada pengakhirannya mereka hilang begitu sahaja. Tak pasti mereka mati ditelan haiwan buas ataupun sebab lain. Suku kaum orang asli pula di kawasan Amazon ini masih lagi mengamalkan hidup nomad, hidup zaman dulu kala, di mana mereka tidak terdedah kepada dunia luar. Misteri kehidupan mereka masih kekal sehingga hari ini. Sungai Amazon ini terkenal sebagai paru-paru bumi, di mana ia menghasilkan 20% oksigen di dunia ini. Amazon terkenal sebagai paru-paru bumi, di mana ia menghasilkan 20% oksigen di muka bumi ini dan sangat banyak menyerap karbon dioksida. Tanpa Amazon, pemanasan global akan semakin lebih cepat. Terdapat lebih 30 juta manusia yang bergantung kepada Amazon ini untuk kelangsungan hidup seperti air dan makanan. Ancaman besar bagi Amazon untuk hari ini adalah penebangan hutan. So, bila berlaku penebangan hutan, habitat haiwan ini akan semakin berkurang dan haiwan pun akan semakin pupus bila habitat tak ada. Okay guys, so itu dia kisah ataupun sejarah ataupun sedikit kisah mengenai sungai Amazon ataupun hutan Amazon. So ya, harap bermanfaat dan ada share ilmu sedikit sebanyak dengan korang semua. Itu je untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Bye bye. Ini pula air sungai Amazon ini pula Andes. Okay. Sungai Amazon ni sangat dalam. So this raksasa yang dipercaya sungai hutan gunakan cara dengan melilit. Dalam sungai Amazon ini pula terdapat tetapi kalau siapa sangka dalam bawah nyamuk pula masih lagi